Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar anda di rumah? Harap semua sihat dan ceria. Bersama saya, Puan Farah Adiba, akan mengacarakan program pelancaran Hanis. Pada hari ini, kita akan menyaksikan pelancaran Hari Nilam 1 Selangor atau dikenali sebagai Hanis. Ke Pekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan, terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan mada yang indah. Bersyukur kita kerana dapat melaksanakan majlis pelancaran Hanis anjuran Pusat Sumber Sekolah SMK Bukit Tinggi yang diadakan melalui pelantar YouTube. Untuk pengetahuan semua, majlis ini sebenarnya diadakan sebagai platform permulaan untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah. Puteri bongsu, cantik terperi, minum air, tampak berkaca. Demi jaya, ilmu dicari, nadi ilmu, amalan membaca. Sebelum itu, marilah kita sama-sama mendengar dan mengaminkan bacaan doa yang akan dibaca oleh Muhammad Idris Daniel bin Muhammad Ismail yang dijemput khas dari kelas 5A1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Halim, Ya Wadud, Ya Zal Arshil Majid. Ya Allah, Ya Tuhan kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk berada dalam majlis pelancaran program nilam peringkat sekolah menengah kebangsaan Bukit Tinggi ini. Ya Allah, Ya Fa'alil lima yurid, kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahmat dan berkat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Saat ini juga kami ingin merafakkan tangan kehambaan demi mengharapkan ihsan-Mu, agar engkau tanamkanlah kecintaan dalam diri kami supaya terus istiqamah untuk menerima ilmu-Mu yang sangat luas. Engkau anugerahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami semua dan mudahan dengannya kami mampu mengamalkan ilmu-Mu, seterusnya dapat mendekatkan diri kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Ghaniyu, Ya Hamid. Wahai Tuhan yang maha melimpahkan kerahmatannya, kami pohonkan agar aktiviti-aktiviti yang terangkum dalam program nilam ini mampu membebek rasa kecintaan kami dalam mendalami ilmu-Mu, Ya Allah. Kami pohonkan agar program yang akan dijalankan ini akan menjadikan diri kami untuk lebih bersemangat menerima ilmu melalui amalan membaca, seperti mana yang diperintahkan oleh-Mu, Ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota badan, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran semasa, berdaya saing serta mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya dijemput Puan Salwati binti Salihan, penyelaras Nilam SMK Bukit Tinggi bagi menyampaikan taklimat untuk program Hanis bagi tahun 2021. Terima kasih saudari pengacara majlis. Assalamualaikum dan selamat petang. Yang berusaha Tuan Haji Sabri bin Baharom, Pengetua SMK Bukit Tinggi. Yang dihormati Encik Muhammad Rizal bin Sulaiman, Penolong Kanan Co-Curriculum. Cik Zarina binti Ismail, Penolong Kanan HEM. Puan Afisha binti Musa, Penolong Kanan Co-Curriculum. Puan Hajah Rukiah binti Osman, Penolong Kanan Petang. Guru Kanan Mata Pelajaran, guru-guru serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Seperti tahun-tahun sebelum ini, tahun ini juga kita akan menjalankan pelancaran Hanis, iaitu Hari Nilam 1 Selangor dan kempen galakan membaca.
NILAM merupakan singkatan kepada Nadi Ilmu Amalan Membaca, telah pun dilancarkan pada tahun 1998 dan telah ditambah baik pada tahun 2018. Matlamat utama NILAM adalah untuk memupuk minat membaca di kalangan murid sehingga mewujudkan budaya membaca di kalangan rakyat Malaysia. Ini pula ialah objektif program NILAM yang memokuskan kepada budaya pembacaan yang berkualiti dengan menyediakan murid untuk menjawab soalan-soalan yang menguji pemikiran aras tinggi, di mana ia melibatkan seluruh warga, sekolah, masyarakat, komuniti setempat dan juga pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan. Berikut ialah program NILAM yang ditambah baik yang mana ia memfokuskan kepada kualiti pembacaan. Di mana dalam program NILAM yang ditambah baik ini, ia menggabungkan aktiviti pembacaan yang melibatkan bukan sahaja kuantiti, malah ia menekankan kualiti bahan bacaan. Di samping itu, aktiviti pengayaan selepas pembacaan juga adalah memfokuskan peningkatan pengetahuan dan kemahiran selepas pembacaan. Selain dari itu, program NILAM ditambah baik juga mempelbagaikan bahan bacaan bukan setakat memfokuskan kepada buku fizikal, tetapi ia melibatkan bahan-bahan bukan buku juga. Seterusnya, kumpulan sasaran program NILAM melibatkan kanak-kanak prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, seterusnya kepada pelajar-pelajar pradiploma termasuklah kolej vokasional. Berikut saya ingin menerangkan tentang bahan bacaan yang boleh dijadikan bahan bacaan oleh murid-murid sekalian. Bahan bacaan dalam program NILAM boleh kita kategorikan kepada bahan buku dan bahan bukan buku. Di mana bahan buku merupakan buku berbentuk fizikal seperti yang kita sedia maklum, buku yang biasa kita baca. E-book, buku-buku yang kita boleh dapat daripada internet yang merupakan digital book. Bahan bukan buku pula terdiri daripada bahan bercetak dan bahan bukan bercetak. Sekarang saya ingin menunjukkan contoh-contoh bahan buku dan bahan bukan buku. Bahan buku terdiri daripada buku-buku fiksyen dan buku-buku bukan fiksyen. Buku fiksyen merupakan buku-buku cerita, buku novel dan sebagainya. Di sini ditunjukkan beberapa contoh buku fiksyen yang boleh terdiri daripada buku-buku di dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab dan sebagainya. Sementara yang ini pula ialah bahan buku bukan fiksyen, di mana ia boleh terdiri daripada buku-buku rujukan am dan buku rujukan khas seperti ensiklopedia, buku maklumat tentang komputer, buku-buku sains, perubatan dan sebagainya. Berikut ialah bahan bukan buku. Bahan-bahan bukan buku terdiri daripada bahan bercetak dan bahan bukan bercetak. Ini ialah contoh-contoh bahan bercetak terdiri daripada jurnal, laporan, majalah, peta, rencana, cerpen, artikel dari surat khabar, risalah serta brosur. Ini masih lagi bahan bukan buku bahan bercetak seperti katalog, buku scrap, buletin, komik, poster dan juga carta. Jadi bahan-bahan ini dikategorikan sebagai bahan bercetak tetapi bahan bukan buku. Sementara bahan bukan buku yang merupakan bahan bukan cetak terdiri daripada video-video berilmiah seperti CD perisian pendidikan, kit pembelajaran,
e-pembelajaran dan bahan-bahan dari laman web. Walau bagaimanapun, buku komik jenis bukan fiksyen boleh dikira sebagai sebuah buku. Terdapat sekarang banyak buku-buku rujukan yang telah ditulis dalam bentuk komik. Itu boleh dikategorikan sebagai buku bukan fiksyen. Berikut pula ialah jenis-jenis aktiviti pengayaan yang boleh dijalankan apabila murid telah selesai membuat bacaan. Aktiviti yang wajib dijalankan ialah membuat rumusan. Aktiviti-aktiviti lain yang boleh ditambah kepada aktiviti menulis rumusan ialah tunjuk cara, membaca bersama, membuat buku skrap, membuat lakonan ataupun sketsa, membuat resensi buku atau mengulas buku, berbalas pantun, menterjemahkan bahan yang dibaca ke dalam bentuk lukisan ataupun poster, mencipta lirik lagu daripada bahan bacaan, radio sekolah, syarahan, forum, menghasilkan buku atau menulis buku, bercerita dari bahan yang dibaca ataupun mentransformasikan bahan bacaan kepada bentuk sajak ataupun membuat rumusan dalam bentuk minda juga dibenarkan. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang perekodan bacaan nilam. Mulai tahun ini, perekodan bacaan nilam dijalankan secara atas talian dengan menggunakan sistem IQ Nilam yang telah dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Berikut ialah cara bagaimana murid boleh merekodkan bacaan nilam dengan menggunakan IQ Nilam. Di mana murid-murid perlu menggunakan ID MOE untuk mengakses IQ Nilam. Di sini diterangkan bagaimana murid boleh mengakses sistem IQ Nilam dengan menggunakan ID D5 atau ID MOE. Caranya ialah buka Google Chrome, type alamat URL ini http://iqnilam.moe.gov.my. Kemudian masukkan email MOE anda atau email D5, masukkan kata laluan dan masuk ke paparan pengisian bahan. Dia akan keluar paparan seperti gambar rajah di sebelah kiri. Kemudian anda murid-murid boleh mengisi data-data yang diperlukan seperti di dalam buku nilam yang kita telah gunakan pada tahun-tahun sebelum ini. Berikut ialah dashboard live data untuk PPD dan sekolah. Namun dashboard ini masih lagi di dalam peringkat pembangunan, masih belum boleh diakses oleh sekolah dan PPD. Begitu juga yang ini. Jadi untuk itu, sekolah terpaksa membina satu lagi platform untuk mengumpul data di mana setiap guru tingkatan dikehendaki membina dalam bentuk Google Form untuk kita mengumpul data di peringkat sekolah. Jadi saya rasa itu saja penerangan berkaitan dengan nilam, iaitu Nadi Ilmu Amalan Membaca. Diharapkan selepas ini sekolah kita akan dapat mencapai target Pejabat Pendidikan Pelajaran Daerah, iaitu 20 buah buku dapat dibaca oleh satu murid dalam 1 tahun. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Salwati binti Salihan atas takliman itu tadi. Masak dalca belimbing besi, resepi Tok Wan menjadi kegemaran. Dengan membaca, masa terisi, meningkatkan pengetahuan, perolehi kepandaian. Seterusnya dijemput Yang Berusaha Tuan Haji Sabri bin Baharom, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Tinggi,
bagi menyampaikan ucapan sempena pelancaran Hanis dan kempen galakan membaca sekaligus merasmikan majlis ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis yang berusaha, Cik Riza bin Sulaiman, penolong kanan pentadbiran, Cik Zarina binti Ismail, penolong kanan hal ehwal murid, Puan Afishah binti Musa, penolong kanan ko-kurikulum, Puan Hajah Rokiah binti Osman, penolong kanan petang, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru dan seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sebukti. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita aturkan setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Ilahi Tuhan sekalian alam, kerana dengan limpah kurnianya kita diberi luangan, waktu dan kesempatan untuk berusaha secara alam maya bagi tujuan pelancaran program nilam dan kempen galakan membaca. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada Jawatankuasa Nilam tahun ini kerana berjaya menjayakan program ini dalam suasana norma baru. Guru-guru dan murid-murid sekalian, seperti yang telah kita sedia maklum, program Nilam merupakan program menggalakkan murid membaca buku yang telah dijalankan di seluruh sekolah di seluruh negara semenjak tahun 1999. Oleh yang demikian, saya sangat berharap semua murid dapat benar-benar memahami objektif program ini dan seterusnya melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang telah dirancang oleh guru-guru pustakaan dan media serta guru nilam. Untuk makluman murid-murid, dalam tahun 2021 terdapat perubahan bagi pelaksanaan program nilam di mana perekodan dijalankan atas talian untuk merekod bacaan yang akan dikongsi melalui guru kelas masing-masing. Selain itu, murid-murid diminta membaca sekurang-kurangnya sebuah buku dalam masa seminggu. Ini kerana sekarang buku-buku boleh diakses melalui internet. Dan perlu diingat bahawa kebanyakan insan yang berjaya adalah insan yang banyak membaca. Para guru dan anak-anak dikasihi sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, saya sesungguhnya akan sentiasa menyokong penuh terhadap program-program yang dilaksanakan oleh sekolah yang memberi impak terhadap pembangunan insan murid di sekolah ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program Nilam peringkat SMK Bukit Tinggi Kelang bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan daripada Tuan Pengetua dan secara rasminya melancarkan program Nilam bagi tahun 2021. Jom sama-sama kita saksikan persembahan gimmick daripada warga SMK Bukit Tinggi.
Seterusnya dijemput Puan Nurinda, guru kanan mata pelajaran untuk menyampaikan resensi buku yang bertajuk The Secret of Life. Dipersilakan. Hi, I'm Puan Nurinda. Okay, I'm doing a book review and the title of the book is The Secret of Life by Yvonne Teo Bruce. Okay, this book was published by Advantage Quest Publications. Okay, generally this book is about self-discovery and self-development. Okay, it shows certain steps and principles to follow if you want change. All right, let me guide you through the 11 chapters of this book, The Secret of Life. All right, it starts by talking about life as an amazing journey, and to make change for self-development, there are 4 aspects that you need to look at. All right, first, the physical aspect. 2, the mental aspect. 3, the emotional aspect, and lastly, the spiritual aspect. Okay. Further, this book tells you about the hidden possibilities or potentials that every individual has. This potential is limitless, meaning there's never ending to the potential that an individual has. Right? And we go on to chapter 3, which helps to create a new picture of life for yourself. There are a number of questions to help the reader, okay, and lots of examples to help the reader to get this new picture of your life. Chapter 4 talks about who we are, and in chapter 5, okay, which talks about beliefs, thoughts, attitudes and feelings, it says that a positive belief, thought, attitude and action will always bring about positive experiences and consequences. Further on, in chapter 6, it gives you a step-by-step guidance on overcoming self-doubt and building self-confidence. All right, and chapter 7 is about appreciating everything that's around us. And now we go on to chapter 8, which says honor the child within us. It tells us to do what you should have or what you would have wanted to do when you were a child. All right, meaning we live in the state of joy and love. All right, and we should avoid all the drama that's around us. All right, and lastly, to the most important part of the book, the daily menu, it gives you 13 steps that you can take daily to change yourself and to keep a positive attitude. Okay, but all these will only work as it takes time. No one can change in a day. All right, it takes time, it takes patience and also persistence, and you must follow this formula so that it works. Chapter 10 talks about setting our goals in life, and lastly, chapter 11 tells you that you must treat life as it is the greatest gift. Okay, we should love ourselves, we should appreciate ourselves, and we should take care of ourselves. And the last part of this chapter is the secret ingredient is the free will that you have. You have the free will, all right? That is the freedom of choice, the choice of thought, the choice of belief, the choice of attitude, the choice of words, and also the choice of deeds or action, all right? And you take the action and you are responsible for your own action. In short, okay, this book, The Secret of Life, is about personal growth. It's a practical, user-friendly guide to improve your quality of life. All right, it talks about change. Okay, what change? The change the way you think, and you can have and be and do anything you want. All right, I enjoyed reading this book, and it's definitely a good read. Okay, the thing that stood out for me was the positive belief, thought, attitude and action will always bring about positive results and consequences. So we as individuals, okay, whether we are teachers or students, all right, we must always believe in ourselves, think positively, and also our consequences will be positive. That's all. Bye. Terima kasih Puan Nurinda atas resensi buku sebentar tadi. Dengan ini, selesailah majlis kita pada hari ini. Sebelum majlis berabur tirai, sebelum titik bertemu nota, kami, Jawatan Kuasa Nilam SMK Bukit Tinggi Kelang,
bagi pihak pusat sumber sekolah ingin menyusun 10 jari memohon 1000 kemaafan sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang perjalanan majlis ini. Sekian sahaja. Salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.